Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita kerana bersama-sama dapat menjayakan FKP Postgraduate Research Conference atau PRC 2023 dengan tema Sustainable Education and Human Wellbeing atau Kelestarian Pendidikan dan Kesejahteraan Manusia. Baik, sebelum tu saya kenalkan diri. Nama saya Muhammad Hairun Nas bin Nasiri selaku pembentang untuk artikel ini yang tajuk kajian isu dan cabaran dakwah kepada golongan mualaf, analisis pandangan para pengajar. Okay. Dan institusi kami adalah institusi Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM dan co-author saya adalah Dr. Wan Muhammad Fazrul Azizi. Untuk pengenalan tentang kajian kami, okay, yang pertama memetik sebuah potongan ayat Quran daripada surah At-Taubah ayat ke-60. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa golongan mualaf ini adalah golongan yang dijinakkan atau dilembutkan hatinya untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muallafati qulubuhum. Kemudian Allah dan juga kita mengetahui bahawa mualaf ini adalah salah satu daripada asnaf zakat yang kita harus santuni sebaiknya. Okay. Jadi hukum menyantuni saudara baru ataupun mualaf adalah dihukumkan sebagai fardu kifayah. Okay. Kemudian kita perhatikan kepada permasalahan kajian. Sebuah statistik yang telah dikeluarkan daripada bahagian dakwah JAKIM dengan jumlah pertambahan golongan mualaf di Malaysia saban tahun. Okay. Dianggarkan sekitar 10,000 orang telah memeluk agama Islam daripada tahun 2010 hingga 2018. Jadi bila pertambahan kuantiti, maka perlu pertambahan kualiti kerja untuk menguruskan dan sebagainya lah. Jadi mereka ni adalah golongan minoriti di Malaysia. Jadi sangat perlu diberi perhatian. Okay. Dan kita setelah buat kajian, kita perhatikan bahawa pelbagai cabaran yang telah mereka hadapi khususnya setelah memeluk agama Islam. Okay. Baik, kita perhatikan kepada objektif kajian. Objektif kajian kami adalah yang pertama untuk mengenal pasti isu dan cabaran yang dihadapi mualaf. Yang kedua, meneroka punca permasalahan yang dihadapi mualaf. Dan yang ketiga, mencadangkan beberapa inisiatif sebagai solusi isu mualaf di Malaysia. Perhatikan pula tinjauan literatur. Yang pertama, secara umumnya, kajian daripada Rashidah Abdullah 2022 bertajuk Adaptation Strategies by Muslim Convert. Study on saudara kita di Sarawak, Malaysia merumuskan umumnya mualaf menghadapi kesulitan setelah memeluk Islam. Mualaf mesti menyesuaikan diri dengan budaya dan amalan yang baru. Mereka mengalami tekanan psikologi untuk menyesuaikan diri dengan hukum syarak, jaga batas pergaulan, menutup aurat, makan makanan yang halal, ataupun yang paling utama sekali adalah untuk berdisiplin mendirikan solat 5 waktu. Jadi bagi yang keluarga pula, ada pula isu berkaitan tentang undang-undang, hak penjagaan dan sebagainya. Baik. Kemudian, tentang pengurusan daripada Adib Abu Bakar dan Zubaidah Ismail 2018, dalam kajian pengurusan mualaf di Malaysia, kerjasama dinamik antara agensi kerajaan dan bukan kerajaan menyebutkan setelah mengenal agama Islam, kebanyakan mualaf akan terdedah kepada krisis kehidupan dan kewangan rentetan dihalau keluarga, dibuang kerja, pemulauan dan sebagainya. Maka di sini diperhatikan bahawa bantuan berbentuk kewangan atau sokongan, perubatan, pendidikan sebagainya sangat diperlukan bagi golongan ini. Kemudian kita perhatikan tentang modul Azman Ibi Rahman 2020 di dalam kajiannya Sorotan Literatur Kajian modul pengajian mualaf di Malaysia mendapati bahawa tahap kefahaman akidah dalam golongan mualaf di negeri Selangor adalah pada tahap yang sederhana. Jadi kajian ini telah memberikan fokus untuk kajian ini telah menunjukkan terdapat kekurangan dari sudut aspek kefahaman golongan mualaf dan sangat memerlukan penambahbaikan dan keberhasilan pembelajaran. Kita perhatikan metodologi kajian pula. Baik, sebuah bingkil telah diadakan, bingkil modul pendidikan mualaf, anjuran Jabatan Halau Agama Islam Negeri Sembilan, Jahais, pada 9 hingga 11 Jun 2023
bertempat di Pavilion Marco Hotel Port Dickson. Maka di kesempatan itu kami telah mengedarkan sebuah borang Google Form kepada 29 tenaga pengajar mualaf di seluruh negeri sembilan. Dan hasil keputusan perbincangan daripada Google Form tersebut telah mendapati terdapat 3 isu utama, 3 kategori utama. Yang pertama berkaitan dengan pengajar dan silibus. Yang kedua berkaitan dengan situasi mualaf tersebut. Dan yang ketiga adalah berkaitan psikologi dan mental mualaf. Okay? Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 6 pengajaran silibus. Contohnya kita ada modul khusus, okay? Kita ada bimbingan, okay? Kekurangan tenaga pengajar, kekurangan alat bantuan, sebagainya. Kemudian berkaitan dengan situasi mualaf tersebut, ada yang tidak bersedia, ada yang buta huruf, ada yang tempat belajar kurang sesuai dan ada yang komunikasi antara pengajar dan mualaf kurang baik, sebagainya. Dan ada pula yang masalah psikologi atau mental, itu seperti merontak atau hanya tujuan perkahwinan saja. Okay, kemudian ada pula yang masalah OKU atau kesihatan dan sebagainya. Tapi untuk kajian ini terdapat, kita perhatikan tadi ada sejumlah 20 permasalahan yang telah menjadi kena pasti, tapi pekaji hanya memilih 5 saja isu utama untuk dibahaskan dalam fokus perbincangan, iaitu 3 daripadanya berkaitan pengajaran silibus, 1 berkaitan situasi mualaf dan 1 lagi berkaitan psikologi dan mental mualaf. Jadi yang pertama kita perhatikan isunya adalah ketiadaan bimbingan khusus, teknik atau bengkel mengajar. Okay. Bagaimana kita tahu dalam proses dakwah perkara yang paling penting adalah da'i, kesediaan da'i itu sendiri. Maksudnya pendakwah tersebut perlu diberikan bengkel ataupun teknik ataupun bimbingan yang khusus untuk menyampaikan Islam kepada saudara baru. Dan yang kedua, kita perhatikan kekurangan alat bantuan mengajar juga satu yang kritikal yang perlu diberi penekanan, kerana pada masa kini alat bantuan mengajar boleh kita kategorikan ada yang berbentuk elektronik, ada yang berbentuk bukan elektronik, ada yang berbentuk alami ataupun kita katakan lawatan dan sebagainya kan. Jadi alat bantuan mengajar sangat perlu untuk menambah keberkesanan pembelajaran kepada mualaf. Yang ketiga adalah kekurangan pengajar yang boleh berbahasa asing. Ini juga dilihat agak kritikal kerana kita kata mualaf lebih selesa dengan orang yang berbangsa dia ataupun mampu berbahasa yang sama dengan mereka. Maka di situ kita lihat kekuranganlah pada pengajar kerana kadang-kadang ada mualaf yang tidak boleh berbahasa Melayu atau tidak memahami bahasa Melayu sendiri. Maka yang keempat, kita perhatikan kekangan masa belajar kerana bekerjaya. Ini juga ramai antara mualaf yang bekerjaya, maka tidak ada masa yang sesuai. Maka kat sini kita boleh cadangkan untuk buat dalam bentuk 2 mod, iaitu pembelajaran sinkronis secara segera, live dan sebagainya, ataupun secara asynchronous, secara tidak segera, secara video, secara latihan. Maka perlu up to date bersama mualaf dan pengajar. Dan yang terakhir adalah lemah semangat dan tiada keyakinan diri. Ini juga memerlukan perhatian pakar psikologi ataupun pakar kaunseling untuk kita berikan kata-kata semangat ataupun berikan booster kepada mereka supaya mereka tidak meninggalkan agama Islam dengan mudah. Dan itulah kita kata 5 fokus yang telah kami bincangkan dalam artikel yang telah kami hantar. Okay, baik. Maka kesimpulan yang dapat dibuat daripada kajian ini kita boleh perhatikan adalah secara keseluruhan terdapat pelbagai inisiatif dan kaedah yang boleh diusahakan secara kreatif dan bersama dalam masyarakat bagi membantu memperkasakan program pengajaran dan pembelajaran mualaf. Pengaji merasa terpanggil dalam menghayati seruan baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang ke-36 daripada hadis 40 kata Arba'in Imam Nawawi menyebutkan wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Semuanya pertolongan Allah itu akan sentiasa bersama dengan hamba-Nya selama mana hamba-Nya tersebut menolong saudaranya yang lain, khususnya lebih-lebih lagi mereka yang baru memeluk agama Islam, insya-Allah. Jadi artikel ini telah menguraikan beberapa isu berbangkit berkaitan dengan situasi mualaf, silibus pengajaran, tenaga pengajar dan juga pola perbincangan yang mesti diberi perhatian.
beberapa faktor penyumbang turut dikesan dan boleh diutarakan dalam artikel ini untuk tujuan penambahbaikan. Saja. Wallahu ta'ala alam. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.